Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, share dan komen. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe kerana ia percuma. Berikan komen dan share video ini. Kita tahu isu tentang RM 90 bilion era Perikatan Nasional masih menjadi misteri. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ketika hal ini terbocor oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ianya telah dinafikan dengan sungguh luar biasa oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga begitu juga dengan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Salah satu lagi pendedahan yang mengejutkan pada ketika itu, kalau kamu masih ingat, ialah tentang dana judi yang didakwa oleh Anwar Ibrahim mungkin telah diterima oleh Perikatan Nasional untuk pendanaan politik pilihan raya umum ke-15. Tuan-tuan dan puan, ketika Perikatan Nasional cuba untuk menafikan perkara ini, muncul bukti baru bahawa kes ini ada modus operandi. Kes ini memang ada bukti bahawa memang ada sesuatu yang perlu untuk disiasat sepenuhnya. SPRM berjaya menangkap 2 orang dalang di dalam menjadi orang tengah di dalam orang tengah menjadi, bukan 2 orang sebenarnya, seorang CEO sebuah syarikat yang menjadi dalang orang tengah dalam proses rundingan direct negotiation dengan kerajaan yang melibatkan 90 bilion ringgit Malaysia. Penangkapan itu membawa maksud yang mudah untuk kita fahami, bahawa perkara itu memang ada. Bagaimana mungkin perkara yang tiada ada penangkapan dibuat, ada siasatan dibuat, dan SPRM pun telah mensahkan bahawa CEO syarikat swasta itu memang sudah ditahan untuk siasatan lebih lanjut. Saya fikir Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, dan semua di dalam Perikatan Nasional, Hamzah Zainuddin, akan berasa lebih panas sekarang. Mereka tidak boleh lari lagi selepas ini. Yang hairannya juga, Tengku Zafrul pun mengatakan bahawa semuanya dalam keadaan yang betul. Tetapi bagaimana sehingga SPRM membuat tangkapan? Ini membuktikan bahawa ada modus operandi di dalam hal ini. Dan menurut laporan-laporan yang kita terima, memang semua itu dilakukan dengan rundingan terus, dan mungkin melibatkan rasuah, mungkin melibatkan salah guna kuasa rasuah. Muhyiddin Yassin tidak boleh lari lagi daripada untuk menghadapi tindakan-tindakan yang mungkin akan berlaku kepadanya, seperti tindakan undang-undang. Rupa-rupanya kes ini lebih teruk daripada yang kita fikirkan.
lebih teruk daripada yang pernah terjadi oleh mana-mana pemimpin yang ada di Malaysia. Lebih teruk daripada yang pernah kita nampak di Malaysia. 90 bilion bukan sedikit. 90 bilion ini bukan sedikit. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada ura-ura. Ada ura-ura. Ada cakap-cakap. Ada kabar angin. Katanya, Bung Mokhtar kena pecat UMNO. Oh, ini spekulasi yang teruk. Tetapi ada merit, ada cerita di sebalik cerita mengapa ini tersebar. Sebelum itu, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Saya juga ingin ucapkan alu-alukan semua yang sudah tekan butang join member. Dan bagi yang belum, sila tekan butang subscribe, like dan share. Tekan butang join member kerana kita akan mulakan pemberian goodies, giveaway, souvenir, keychain, topi, t-shirt, sebagainya kepada semua kita punya member di dalam channel ini yang bertuah. Kerana itu tekan butang subscribe, like dan share. Okey, ini yang terjadi ya. Ini yang terjadi. Rupa-rupanya sebelum pun Bung Mokhtar membuat langkah untuk cubaan menggulingkan kerajaan GRS di Sabah, rupa-rupanya memang ramai adun UMNO yang tak setuju dan nasihatkan Bung Mokhtar supaya jangan teruskan. Salah seorang daripada orang yang menasihatkan Bung Mokhtar supaya jangan teruskan adalah veteran UMNO Sabah sendiri, iaitu daripada Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob, yang sebenarnya telah menasihatkan pengerusi UMNO Sabah itu, iaitu Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, supaya jangan mengganggu kerajaan sebelum ini. Kemudian, dia berkata, ini yang penting, ini yang amat penting untuk kita ketahui cerita di sebalik cerita. Dia kata, saya sudah beri nasihat kepada Bung pada 1 Januari yang lalu. Selepas balik dari bercuti, katanya, saya kata kepada beliau, jangan lakukan. Berhati-hati dengan gerakan ini, kita tidak cukup sokongan. Tapi dia teruskan juga. Yang ini katanya. Ini yang penting. Ini yang membuatkan mungkin berita kabar angin, ura-ura dan spekulasi yang begini besar ini menjadi tular. Iaitu dia kata, kemudian pada 5 dan 6 Januari, dia nasihatkan lagi jangan. Ini dia. Ikut arahan Perdana Menteri. Jangan huru-harakan politik tetapi tetap teruskan. Kata Adun Sindumin itu kepada Bung Mokhtar. Sekali lagi saya baca, ikut arahan Perdana Menteri. Makna kata memang Anwar Ibrahim pun ada berikan sedikit kata dua nasihat kepada keadaan ini. Adakah ini bermaksud bahawa Bung Mokhtar telah pun membelakangi semua nasihat termasuk timbalan Perdana Menteri Presiden UMNO sendiri? Kerana kita tahu Zahid Hamidi sampai turun Sabah untuk bertemu dengan Bung Mokhtar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, makna kata Bung Mokhtar telah melakukan ini tanpa memperdulikan nasihat, tanpa memperdulikan apa yang disebut oleh Adun Sindumin ini. Makna kata Bung Mokhtar kantoi, dia kata sebulat suara mereka setuju untuk keluar daripada
kerajaan menarik balik sokongan dari kepada JRS. Mana kata Bung Mokhtar Kantoi tak bercakap benar. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat ramai orang, lebih baiklah Bung Mokhtar ini dipecat saja. Kerana apa? Lambat laun Bung Mokhtar terpaksa juga untuk dipecat. Berikutan sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, beliau sedang berhadapan dengan kes mahkamah yang mungkin dia akan kalah. Mungkin dia boleh masuk penjara, mungkin dia akan kalah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.